الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بميلاد خير الأنام، أرسله ربه رحمة وقدوة صالحة يقتدي به المؤمنون، ويأبى قدوته الجاحدون الضالون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإيمان مناديا وإلى الشريعة الغراء هاديا وداعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، ونشر في الناس مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والإخاء، حتى صار الناس بعد ذلك بنعمة الله إخوانا. وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريقه واتبعوا نهجه هديا. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami seluruhnya. Lantaran itu, jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, yang berakhlak mulia, yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha umurana wa talummu biha sya'ashana wa taraddu biha al-fitan 'anna wa tuslihu biha dinana wa dunyana. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia dan barakah ini, kami berhimpun bagi menyatakan hasrat kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa memohon keredaan-Mu, agar Engkau memberkati majlis pada hari ini, bersempena majlis perasmian dan pelancaran pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah, Jalan Pintas Lahadatu, yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai tautan kami mengeratkan silaturahim di antara pemimpin bersama rakyat, agar ukhuwah persaudaraan akan terus kekal selamanya. Ya Allah, kami memohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Kami juga memohon restu dan rahmat-Mu. Semoga Engkau memberi hidayah dan petunjuk kepada hati-hati kami. Engkau perkukuhkan perpaduan kami. Engkau menjamin rezeki kami. Engkau memberi kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami. Dorongkanlah kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal soleh, serta kami memohon dipanjangkan usia, diliputi dengan sihat wal afiat, hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami pohonkan juga keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negara kami Malaysia yang tercinta, khususnya di negeri Sabah ini. Semoga rakyatnya sentiasa sejahtera, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah panji-panji agamamu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih yang berusaha Ustaz Muhammad.
Muhammad Fahmi bin Abdul Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sati sejiwa. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan kami menerusi TV1 untuk hari ini bagi sama-sama menyaksikan satu lagi detik bersejarah untuk daerah Lahadatu, iaitu Majlis Pelancaran Lebuhraya PEN Borneo Sabah membina Jalan Pintas Lahadatu. Yang pasti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun tiba pada pukul 10.10 pagi tadi di Sekolah Menengah Kebangsaan Sepagaya ini, diiringi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Majlis Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, juga bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Kerja Raya Datuk Seri Haji Fazil Haji Yusof, bersama-sama dengan Timbalan Ketua Menteri Sabah yang juga merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Juga turut bersama-sama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari ini adalah Yang Berhormat Datuk Teo Chee Kang, Menteri Tugas-Tugas Khas Negeri Sabah, juga Yang Berhormat Datuk Haji Taufik Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan selaku Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah. Dan yang pasti untuk hari ini kita akan sekali lagi menyaksikan apa bingkisan ataupun apa amanat yang bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Panglima Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak bersempena dengan Lebuhraya PEN Borneo Sabah. Jadi untuk itu kita terus saja ke pentas utama untuk sama-sama mengikuti ucapan alu-aluan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Majlis Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Terus ke pentas utama. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Menteri Kerja Raya Malaysia. Yang Berhormat Menteri-Menteri Kerja Negeri Datuk Taufik Datuk Teo. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Soekarti Wakiman, Setiausaha Kerja Negeri Sabah. Yang berbahagia Setiausaha Persekutuan Datuk Burhan. Yang berbahagia Datuk Abdul Razak Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Malaysia. Yang berhormat Timbalan Speaker, Timbalan Menteri Persekutuan, Pembantu Menteri, ahli-ahli yang berhormat beserta isteri dan suami masing-masing, Ketua UMNO bahagian-bahagian dan seluruh Sabah, khasnya Ketua UMNO bahagian Silam dan Ketua UMNO bahagian Sempurna Keberkatan, Tan Sri, Datu-Datu, Datin-Datin, Dev Jemputan, pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia jua, sekali lagi pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan pemimpin yang kita kasihi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Sempena pelancaran projek Lebuhraya PEN Borneo Sabah, Jalan Pintas Lahadatu. Bagi pihak kerja negeri dan seluruh rakyat Sabah, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri ke negeri Sabah, khususnya ke daerah Lahadatu pada hari ini. Untuk Lebuhraya PEN Borneo Sabah saja, ini merupakan lawatan Yang Amat Berhormat kali yang ketiga ke negeri Sabah. Pertama, pelancaran PEN Borneo di Papar bulan April, dan seterusnya di Tawau bulan Mei. Ini juga hari ini merupakan pakej pembinaan yang ketiga dalam siri projek mega Lebuhraya PEN Borneo Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tentu masih ingat semasa ucapan pelancaran PEN Borneo Tawau, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berjanji akan kembali ke negeri Sabah untuk melancarkan pakej Lahadatu. Alhamdulillah, pada hari ini kita melihat dengan bukti yang nyata bahawa Perdana Menteri bukan saja mengutarakan katanya untuk datang ke Lahadatu, tetapi yang lebih penting menunaikan janjinya
kepada kita rakyat Sabah, ini telah terbukti Labu Raya Pan Borneo Sabah menjadi reality. Thank you, sir. Beliau juga baru datang dari Sarawak pagi ini, juga melancarkan Pan Borneo Sarawak. Jadi janji kepada rakyat Sabah dan Sarawak sudah ditunaikan. Harum semerbak bunga melati. Bunga hiasan cukup terkenal. Kata di kota, janji ditepati. Inilah kerajaan Barisan Nasional. Bukti yang nyata dapat kita saksikan di kawasan-kawasan yang telah kita lancarkan beberapa package ini. Kerja-kerja pembinaan sedang rancak dijalankan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana komitmen yang dilahirkan oleh Perdana Menteri kita, suka saya menyatakan bahawa pembinaan Labu Raya ini bukan saja memberi manfaat jangka panjang kepada rakyat dan mempercepatkan pembangunan negeri, tetapi inilah proyek mega yang memberikan peluang seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada anak-anak tempatan. Ini termasuklah kontraktor besar dan kecil-kecilan, konsultan, arkitek, jurutera, tenaga kepakaran, juru perunding, juru ukur, dan peluang pekerja-pekerja kemahiran dan teknologi kepada anak-anak tempatan negeri Sabah. Kesimpulannya, Pan Borneo adalah untuk rakyat. Karena bukan saja ekonomi negeri dapat kita majukan, malah rakyat mendapat manfaat secara langsung, termasuklah menjana peningkatan pendapatan secara keseluruhannya. Saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah cara kita. Inilah pendekatan kita. Kita bersuara, kita menyuarakan dan memperjuangkan hak kepentingan rakyat Sabah dengan baik, dengan berunding, dengan berbincang. Dan sebagai seorang pemimpin yang amat prihatin, yang bersedia mendengar dan meneliti, seterusnya menimbang dengan sewajarnya apa juga hasrat dan kepentingan rakyat di negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, Perdana Menteri kita datang untuk bekerja, bukan untuk berkempen. Perdana Menteri kita datang untuk berkhidmat, bukan berpolitik. Kalau sikit-sikit boleh. Datang untuk membantu, bukan untuk menghasut atau memecah belahkan perpaduan rakyat yang ada sekarang ini. Inilah cara Perdana Menteri dan kerajaan BN mengubah nasib rakyat supaya menjadi lebih baik lagi, mengubah landscape pembangunan menjadi lebih pesat, merubah kehidupan rakyat ke arah kebaikan, merubah keadaan negeri Sabah ke arah kemajuan. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Sebagai kerajaan yang prihatin dan bertanggung jawab, kerajaan BN tidak pernah berhenti daripada meneruskan agenda pembangunan untuk rakyat. Bukannya mengajak rakyat merubah sesuatu yang boleh menjadikan yang baik menjadikan mundur. Bukannya seperti tindakan pihak tertentu yang kononnya mahu merubah apa? Sabah kononnya mahu merubah rakyat, keadaan rakyat Sabah. Tapi yang nyata merubah rakyat Sabah dengan emosi, dengan hasutan, merubah negeri Sabah dengan benci, itu bukan merubah namanya. Itu mau rabut kuasa namanya. Betul atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya telah banyak pembangunan dan kemajuan yang dibawa oleh kerajaan BN selama ini. Justru agak mengherankan tindak tanduk pihak tertentu yang kononnya mau merubah Sabah. Kalau negeri kita sudah membangun, rakyat banyak mendapat nikmat,
sepatutnya kita berusaha untuk memperbanyakkan lagi pembangunan, perhebatkan lagi agenda untuk rakyat. Karena kita mahu Sabah sebuah negeri yang besar. Kita sadar bahawa dalam kita bekerja keras membangunkan negeri kita, masih banyak yang kita perlukan. Inilah yang kita usahakan. Inilah juga usaha kerajaan Barisan Nasional. Sebab itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat prihatin dengan pembangunan di seluruh negeri Sabah. Telah banyak kemajuan yang telah dilaksanakan. Telah banyak perubahan dan peningkatan berbanding sebelumnya. Termasuklah dari aspek jalan raya, pembinaan beberapa flyover di Kota Kinabalu yang untuk keselesaan rakyat. Ini yang dilakukan. Dari masa ke masa, Perdana Menteri juga memikirkan nasib rakyat, kepentingan rakyat di daerah-daerah yang lain. Dan arti kata bukan saja pembangunan di bandar-bandar atau tempat-tempat tertentu seperti di Lahadatu ini atau Tawau, tetapi juga sebelum ini saya berada di daerah Kuala Panyu, di Menumbuk, juga pembangunan berjalan jalan raya dan jembatan. Kemarin saya berada di Tenam, jalan raya Tumane berpuluh juta, jalan raya untuk ke Mesir Sejahtera, semuanya di seluruh Sabah sebanyak 200 lebih juta telah diluluskan oleh Perdana Menteri. Dalam arti kata, pembangunan ini bukan di sini saja. Saya berani katakan sebagai Ketua Menteri Sabah, pembangunan di seluruh negeri Sabah, pelosok negeri Sabah. Inilah baru kita katakan pemimpin Perdana Menteri yang senantiasa prihatin, yang senantiasa dengar danyut nadi rakyat. Kalau kita minta apa yang baik untuk rakyat, apa yang baik untuk negeri Sabah, beliau sedia menolong, sedia membantu. Ucap terima kasih banyak kepada Perdana Menteri. Pan Borneo saja, tuan-tuan dan puan, peruntukannya besar. 12,86 bilion ringgit Malaysia. Laluan pembina laluan sepanjang 706 km. Terbesar. Pan Borneo, tuan-tuan dan puan, kita sudah minta 30 tahun dahulu. Kita minta ni, Pan Borneo. Tidak ada Perdana Menteri yang berani kasih sama kita. Ataupun mau kasih kita. Bukan kita kasih cakap jahat. Tapi hanya apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak berani kasih kita Sabah dan Sarawak Pan Borneo ini. Sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, Pan Borneo ini akan mewujudkan limpahan ekonomi dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang lain dengan lokasi yang strategik sebagai laluan utama di pantai timur. Dapat kita lihat dengan ketara pertumbuhan pesat daerah-daerah dari Tawau, Sampurna, Lahadatu, sampai nanti ke Kunak, sampai ke Senakan, semua dengan laluan Pan Borneo ini. Sudah tentu ia banyak membawa pembangunan, rahmat kepada rakyat di seluruh negeri kita, di negeri Sabah. Pembinaan jalan pintas Lahadatu yang bernilai 165 juta ini merupakan laluan baru 4 lorong 2 hala yang juga melibatkan pembinaan sebuah jembatan dan 2 persimpangan bertingkat. Pembinaan jalan pintas sepanjang 7 km ini memberi manfaat yang besar kepada pengguna jalan raya dari kawasan pantai timur Sabah seperti Tawau, Sampurna dan Kunak yang hendak ke pantai barat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang penting saya minta rakyat jangan percaya kepada spekulasi, jangan dengar adu domba, jangan terperangkap dengan fitnah, jangan tertipu dengan slogan-slogan kosong dan bohong. Hari ini kebenaran akhirnya dapat ditegakkan.
Kita dapat saksikan yang mana fakta dan yang mana auta. Insya Allah kita dalam Barisan Nasional akan terus fokus kepada landasan sebenar matlamat perjuangan kita, yaitu membela nasib rakyat dan membangunkan negeri Sabah berbanding dengan parti pembangkang, parti yang baru tumbuh, yang tujuan politik mereka hanyalah semata-mata untuk mengelirukan rakyat. Kita sokong Parti Barisan Nasional. Kita sokong UMNO karena kita ada good track record, ada bukti, ada jasa. Tuan-tuan dan puan-puan, projek Padmonyo ini bukanlah satu-satunya bukti komitmen dan keprihatinan Perdana Menteri kepada kita di Sabah. Untuk rekod, Perdana Menteri merupakan pemimpin dan Perdana Menteri. Ini betul, bukan saya cakap bohong, bukan saya mau membudik. Perdana Menteri yang paling prihatin dan yang paling banyak memberi pertukan kepada negeri Sabah. Paling banyak, beribu-ribu juta, percayalah, cek. Ini bukan cakap bohong. The Prime Minister of Malaysia who gave the most to Sabah. Thank you, sir. Tidak ketinggalan juga berkaitan dengan keselamatan. Ada kita punya Sri Datuk Bari, Ketua ISKOM. Beliau juga memberi peruntukan besar untuk keselamatan. Membina nanti bangunan PGA di Beluran, di Bandar Sahabat, beratus mungkin beribu juta. Lagi juga kelengkapan yang akan diberikan. Banyak lagi. Semata-mata untuk menjaga keselamatan orang-orang Sabah, termasuk orang-orang Lahadato, Sampurna, Kudak, dan lain-lainnya. Ini keprihatinan pemimpin kita. Bukan saja memberi pembangunan, tetapi memastikan kita selamat di bumi kita Sabah ini. Orang Daik pulang ke Daik. Tengok angsa pandai berenang. Kalau pemimpin orang yang baik, budi dan jasa tetap dikanang. Betul atau tidak? Datuk Seri, izinkan saya berpantun satu lagi. Pantun ini pernah saya pantun di Papar. Dengar pantun ini. Anak pipit mencari padi, terbang tinggi setiap pagi. Bila ingat jasa pemimpin dan budi, minta lagi pasti dibagi. Kalau kita ingat jasa pemimpin, kita hargai jasa pemimpin. Seperti Perdana Menteri. Kalau kita minta dengan baik, mesti dia kasih lagi. Nah, ini kita mesti ingat. Jangan kacang lupakan kulit. Betul tidak? Untuk itu marilah kita terus berikan sokongan padu yang tidak berbelah bagi. Dan kesetiaan yang tidak boleh dijual beli. Dalam mendukung kepimpinan Perdana Menteri. Untuk beliau terus memimpin kerajaan dan parti. Menerajui negara dan rakyat. Dalam menggerakkan agenda pembangunan. Mempertahankan kestabilan politik. Ekonomi dan sosial, seterusnya memacu masa depan yang lebih baik untuk negeri dan rakyat Sabah. Terus maju, aman dan makmur di bawah kerajaan Barisan Nasional di dalam negara kita, Malaysia yang tercinta. Boleh? Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh rakyat Sabah merekamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri atas kesudian melancarkan projek untuk rakyat ini. Ucapan terima kasih juga kepada Kementerian Kerja Raya Malaysia dan juga terima kasih juga kepada Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah dan semua pihak yang terlibat. Lembah Danum nama terkenal. Bak hutan simpan di Ulu Segama. Dalam perjuangan Barisan Nasional
kesejahteraan rakyat yang paling utama. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri. Hadirin yang kami muliakan, ini majlis dengan penuh hormat dan takzim menjemput yang berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Najib Tun Hadi Abrara, Perdana Menteri Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu. Semangat sebelah sana. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Parin Ketinggan, Timbalan Ketua Menteri Sabah. Yang berhormat Datuk Fadilah Menteri Kerja Raya Malaysia. Yang berhormat Menteri-Menteri, Timbalan Menteri, Pembantu Menteri ahli yang berhormat, Ketua-Ketua Jabatan Tan Sri Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Ketua-Ketua UMNO Bahagian, Silam, Kalabakan, Sempurna, Tawau dan lain-lain lagi yang bersama. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini hajat di hati dengan izin Allah kesampaian. Hari ini saya dapat bersama-sama di Lahad Datu ini dengan tujuan untuk melancarkan satu lagi pakej di bawah Pen Borneo Highway, yakni pakej Jalan Pintas Lahad Datu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehari dua ini kita dapat lihat negara Malaysia meskipun harga minyak sudah jatuh ke paras yang rendah berbanding dengan sebelum ini, tetapi kita masih mampu lagi melaksanakan projek-projek pembangunan, terutama sekali projek-projek besar-besaran yang boleh mengubah landscape pembangunan untuk satu-satu negeri dan wilayah. Pada minggu lalu, hari Khamis, saya telah melancarkan fasa pertama projek MRT di Lembah Kelang. Projek ini telah siap ikut jadual dan bawah lebih rendah daripada bajet. Bajet 23 bilion, kita siap dengan belanja 21 bilion. Sebab apa? Sebab saya nak nafikan pembangkang yang katanya kononnya projek ini menelan belanja 100 bilion. Ini satu fitnah, ini
satu hasutan. Hakikatnya Kerajaan Barisan Nasional telah melaksanakan projek MRT ini lebih rendah daripada bajet yang ditetapkan. Semalam saya berada di mana? Di mana? Di Miri. Di negeri Sarawak. Negeri Datuk Fadilah. Untuk apa? Untuk membuktikan bahawa projek Pan Borneo Highway fasa pertama untuk negeri Sarawak, untuk makluman tuan-tuan sekalian, 11 package campur satu kick-off projek, 12 sudah pun diagihkan untuk syarikat-syarikat yang dikuasai oleh anak tempatan di Sarawak. Dan maknanya kita telah mengutarakan janjinya. Pagi ini saya berada di mana? Saya berada di sisi tuan-tuan sekalian. Kerana saya nak menunjukkan bahawa untuk negeri Sabah ini, projek Pan Borneo Highway akan kita laksanakan sepenuhnya seperti mana janji yang saya telah luahkan kepada rakyat Sabah. Projek Pan Borneo Highway ini sepanjang berapa kilometer? Senang saja nak ingat. 1, 2, 3, 4 campur 2 jadi 6. 1, 2, 3, 6 kilometer. 1,236 kilometer. Ingat. Yang kedua kita mesti ingat, fasa pertama 706 kilometer. Ingat? Ingat. Belanja berapa? 12.85 bilion ringgit. Tapi Datuk Musa, 12.85 bilion ini untuk fasa pertama saja. First phase. Ada fasa 2, ada fasa ketiga. Maknanya bila kita habis Pan Borneo Highway ini nanti, belanja kita bukan 12.85 bilion. Lebih besar daripada itu. Jadi sebab itulah Datuk Musa dalam pantun dia kata, kalau pemimpin diingat budi dan jasanya, apa yang diminta pasti akan diberi. Jadi peruntukan tambahan ini tak payah minta, saya beri pada rakyat Sabah. Kerana apa? Kerana kita nak perubahan. Perubahan yang besar kepada Sabah dan kepada negara kita. Kalau kita boleh bergerak dengan mudahnya. Bila kita ada dual carriageway, 4 lorong, highway, lebuh raya 4 lorong. Tentu sekali segala-galanya berjalan dengan mudah, cepat, pantas dan kadar pertumbuhan ekonomi kita lebih rancak lagi. Ramai pelancong mudah datang. Bukan setakat itu saja. Bila perjalanan mudah, misalnya dari Tawau ke Sandakan dan Sandakan ke Tawau dengan jalan pintas ini daripada 17
kilometer, dia jadi 7 kilometer saja. Lebih kurang. Jadi kita tengok penjimatan masa. Kawasan Lahad Datu ni potensi besar. Potensi besar. Palm Oil Industrial Cluster. Lahad Datu ni tempat di mana kita boleh menggalakkan lagi industri-industri lain tumbuh di sini. Perniagaan-perniagaan tambahan boleh jadi kenyataan. Dan ini semua kita boleh dimungkinkan kerana apa? Kerana komitmen Kerajaan Barisan Nasional kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, saya beri jaminan bahawa selagi tuan-tuan dan puan-puan memberi sokongan pada Kerajaan Barisan Nasional, projek Pen Borneo Highway ini tetap kita laksanakan. Apa guna kita bagi pada parti serpihan? Tuan-tuan, parti serpihan boleh buat Pen Borneo Highway? Boleh tak? Tak boleh. Dia cuma boleh datang untuk menghasut kita saja, kata Datuk Musa tadi. Kalau dia tak boleh menghasut kita, dia akan cuba mengelirukan kita saja. Jadi, kita jangan terperangkap. Sebab pada akhirnya, apa yang kita hendak? Apa yang kita hendak? Sebagai rakyat. Tanya diri kita. Tepuk dada tanya saudara, apa yang kita mahu? Apa yang tuan-tuan mahu? Tuan-tuan mahu kerajaan yang boleh melakar masa depan yang lebih baik untuk tuan-tuan. You want a better future. Betul tidak? Apa kita bagi pada parti serpihan? Tak tentu hari esok lusa dia hidup lagi. Kita dah tengok parti 46 dulu. Parti-parti lain, parti PKR pun sakit, bergantung pada orang lain. Tapi parti UMNO dan Barisan Nasional hidup segal tegak. Dan kita boleh, bukan kerana kita nak kuasa kerana kuasa, kerana kita ada agenda besar untuk rakyat. Kita ada visi besar untuk negara kita. Dan kita mampu melaksanakannya. Tuan-tuan ingat senang nak buat projek besar macam ni? Tak boleh. Kerajaan negeri tak boleh buat. Tapi kalau kerajaan negeri bersama dengan kerajaan pusat, kita boleh jayakan projek Pen Borneo Highway ini. Sebab tu saya senang hati bila kerajaan negeri dipimpin oleh Datuk Musa dan rakan-rakannya, saya senang hati. Sebab apa? Sebab apa yang kita rancangkan disambut baik oleh kerajaan negeri. Jadi Datuk Musa, tak payah minta, saya akan tambah lagi peruntukan untuk Sabah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak payahlah habiskan masa dengan hasutan orang saja. Kerana pada kesudahannya, kita nak sebuah kerajaan yang boleh menolong kita, boleh membantu kita dan boleh membawa kita kepada satu keadaan yang jauh lebih baik lagi. Kita dapat saksikan, buktinya ada. Banyak lagi. Datuk Musa dah sebut tadi. Hari ini kita tengok Pen Borneo Highway. Cuba bayangkan dalam masa 6 tahun lagi, bila siap Pen Borneo Highway pada penghujung tahun 2021, 2022 nanti, bila siap Pen Borneo Highway ini, bayangkan masa depan negeri Sabah tentu akan berubah dengan begitu hebat sekali. Kerana kita melaksanakan projek gagasan kita ni
menjadi kenyataan. Saya juga sebut, bila kita lancarkan projek Pan Borneo Highway, saya beritahu pada Datuk Musa, saya beritahu pada Datuk Fadilah, saya beritahu pada Tan Sri Pairin, saya kata, kita hendak projek ini bukan orang tengok kontraktor besar saja dapat. Saya nak tengok anak-anak tempatan mesti dapat faedah daripada projek. Hari ini kita akan beri pada kontraktor-kontraktor kecil surat tawaran kepada mereka. Saya minta main con yang kita dah tentukan, tolong bayar subkontraktor ikut jadual. Jangan buli subkon. Pastikan kontraktor tempatan dapat faedah. Dan kita nak orang lain dapat pekerjaan, jurutera dapat, juru ukur dapat, supplier kuari dapat, supplier bitumen dapat, dan lain-lain lagi. Supaya bila ada projek seperti ini, kita jangan bolot sendiri. Kita mesti kongsi peluang ini. Kongsi kekayaan. Sebab kalau kita tak tamak, kita kongsi, rakyat akan sayang pada kita. Rakyat akan kasih pada kita. Sebab kita ni adalah sebuah kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Oleh itu, marilah kita sama-sama hari ini bulatkan azam dan tekad kita. Saya tengok semangat cukup tinggi di sana. Wanita baju merah, wanita baju putih. Cuma yang sepi sikit kaum lelaki. Ada? Dengar sikit suara, kuat tak? Jadi Alhamdulillah, tak payah saya banyak cakap hari ini. Nak jimbatkan suara saya. Sebab terlalu banyak dah bercakap. Cuma saya nak harap bahawa projek ini jalan dengan baik. Saya akan datang ke Sabah lagi. Banyak pakej-pakej lain. Banyak pakej lain. Dan setiap pakej itu insya-Allah saya akan datang untuk melancarkannya. Kerana saya nak Pan Borneo Highway ini adalah sesuatu yang zaman saya jadi Perdana Menteri, saya beri ini kepada rakyat Sabah. Saya tak mau sebut zaman lain. Zaman lain itu kita sama tahu. Tapi zaman saya nak orang Sabah ingat bahawa projek ini adalah usaha pentadbiran saya untuk rakyat Sabah. Dan kita akan terus berjuang kerana saya tahu rakyat Sabah tetap bersama-sama dengan Barisan Nasional. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan projek Jalan Pintas Lahad Datu dengan rasminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang terhormat Datuk Seri Perdana Menteri akan menyempurnakan gimmick pelancaran diiringi oleh para pemimpin yang berada di pentas. Dengan izin yang amat berhormat Datuk Seri, saya akan membuat kiraan ke angka 3 dan pada angka 3 yang amat berhormat Datuk Seri dijemput untuk menarik replika pemaju keterangan yang disediakan. 1, 2, 3.
kasih juga kami ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kerana telah menandatangani plak komemoratif pelancaran Lebuh Raya Pan Borneo Sabah, pakej Jalan Pintas Lahad Datu. Sekarang hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan surat setuju terima oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada penanda yang berjaya. Dijemput yang berbahagia Datuk Haji Amrullah Haji Kamal, Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah, untuk menyerahkan surat tersebut kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah. Dipersilakan. Dan dijemput yang berbahagia Encik Rizal Ajmin, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BHO, untuk menerima surat setuju terima tersebut daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri Malaysia. Seterusnya hadirin sekalian, penyampaian surat niat daripada BHO Sendirian Berhad kepada 10 syarikat Bumi Putra kelas F yang berdaftar dengan Majlis Daerah Lahad Datu. Ini adalah untuk kerja-kerja awalan projek pembinaan jalan pintas Lahad Datu. Difahamkan bahawa terdapat peluang yang banyak melibatkan pelbagai skop kerja serta kelas kontraktor yang akan terlibat dalam menyiapkan projek ini akan ditawarkan. Okey, baik, kita masih lagi bersiaran secara langsung dari Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Sebagai Lahad Datu untuk sama-sama telah pun menyaksikan Majlis Pelancaran Lebuh Raya Pan Borneo membina Jalan Pintas Lahad Datu sepanjang 7 km yang pasti akan memendekkan perjalanan seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, memendekkan perjalanan yang mana pengguna jalan raya tidak perlu lagi untuk bergerak terus masuk ke Pekan Lahad Datu, sebaliknya boleh terus bergerak ke Pantai Timur Sabah melalui Jalan Pintas Lahad Datu ini. Dan yang pasti jarak yang diambil ada untuk pembinaan ini adalah sebanyak 7 km yang mana jalan akan diambil ataupun akan dibina bermula Jalan Silam ke Batu Tiga Jalan Segama, di mana pembinaan telah pun bermula sejak 7 Disember 2016 dan projek ini dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun 2018. Dan kos untuk pembinaan Jalan Pintas Lahad Datu ini mengambil wang ataupun mengambil bajet sebanyak 165 juta ringgit yang juga melibatkan pembinaan jambatan sepanjang 32 meter dan juga terdapat 2 persimpangan bertingkat. Dan yang pasti program-program seperti ini, projek mega seperti ini diharap mampu untuk merancangkan lagi pembangunan di negeri Sabah ini, khususnya bagi pembangunan ekonomi penduduk dalam bidang peladangan, pertanian dan juga pelancongan. Dan kalau kita imbas kembali berkenaan dengan pelancaran projek Pan Borneo untuk fasa pertama yang telah pun berlangsung pada April yang lepas, pakej pertama telah pun dilaksanakan di Kampung Andus Papar yang melibatkan laluan Donggongon Papar melibatkan jarak 11.7 km. Pakej kedua telah pun berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Balung Tawau melibatkan jarak 5 km dari lapangan terbang Tawau menuju ke Bulatan Sampurna. Dan pada hari ini kita dapat saksikan sendiri Majlis Pelancaran Lebuh Raya Pan Borneo Sabah
untuk Jalan Pintas Lahadatu. Dan saya kira itu saja yang dapat kita kongsikan, kita bawakan khusus kepada anda penonton setia TV1. Dan untuk mendapatkan lebih banyak lagi maklumat, jangan lepaskan peluang untuk terus bersama-sama dengan kami menerusi Berita Nasional 5 dan juga Nasional 8. Saya Asad Aco, insyaAllah akan bersama lagi pada edisi yang akan datang. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Lana Enterprise, wakil daripada Lana Enterprise. Permata Hati Enterprise. Dan kontraktor kelas F Bumi Putra yang ke-10 dan terakhir dijemput wakil daripada Arseda Enterprise.